Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita lagi dalam kelas pengajaran Cikgu Khairul. Okey, khas untuk tuan-tuan, ibu bapa yang akan mengajar anak nanti, saya akan ajar tuan-tuan dulu. Jadi tuan-tuan dah faham, baru tuan-tuan boleh ajar anak tuan-tuan. Jangan risau, benda ni tak susah mana. Kita belajar asas bahasa Melayu dulu. Okey, di depan kita ni, kita nampak satu rancangan di mana kita akan ikut apa yang telah ditetapkan dalam rancangan ni lah. Jadi kita ni boleh tengok kemahiran pemulihan, KP, standard kandungan K, SSR, objektif dia apa yang kita belajar, cadangan aktiviti yang boleh kita buat pada anak-anak kita atau murid-murid kita, dan serta kandungan kemahiran dan catatannya lah. Okay. Untuk yang pertama sekali, untuk pertama kali tahun ini, kita dah masuk tahun baru, saya akan ulang balik semula untuk memudahkan tuan-tuan dan murid-murid saya faham lagi tentang perabacaan dan peratulisan. Okey, standard kandungan dia kita panggil dia asas menulis. Okey, objektif yang kita akan belajar pada hari ini adalah mendedikasikan bentuk, saiz, warna, arah, kandungan objek, kedudukan objek, mendiskriminasi jarak, menjelaskan pergerakan, motor mata, tangan dan melangkah mengikut arahan guru lah. Okay, contoh yang aktiviti yang kita boleh buat, bersoal jawab tentang objek, memilih objek berdasarkan saiz, mengecam kedudukan gambar, menentukan objek yang paling hampir dan paling jauh, melambung titik-titik pada rajah, menyambung titik berdasarkan contoh, mencari dan mewarna objek tersembunyi pada gambar, mewarna berdasarkan arahan, melangkah mengikut garisan, contoh garisan lurus, melengkung, lengkang bengkok, bulatan dan segi empat. Okey, kandungan kemahiran. Apa yang kita dapat ialah melakar berbagai bentuk atau corak, membentuk garisan, menyerupai huruf, mengecam objek berdasarkan saiz dan warna, membezakan objek berdasarkan saiz dan warna sama. Mengecam ni membezakan dan membeza dan menentukan kedudukan jarak. Okey, ini adalah asas yang pertama sebelum kita masuk pada kemahiran yang pertama, iaitu mengenal provoker. Okey, untuk cadangan ini saya ada beberapa lampiran yang saya akan buat bersama tuan-tuan sebelum tuan-tuan mengajar anak di rumah nanti. Okey, sambung kita. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan antara cadangan yang kita boleh buat bersama dengan anak kita nanti. Okey, yang pertama, bersoal jawab tentang objek. Okey, yang paling ringkas lah kita lukis lah dekat kertas tu. Contohlah kita nak tak tanya pasal objek, kita lukis gambar ni. Contoh, saya lukis gambar bunga. Contohlah ni bunga. Okay, kita tanya dekat anak kita. Okay, ni gambar apa? Kita tengok mesti anak kita tahu ni gambar apa kan? Okay, ni gambar bunga. Okay, cantik bunga. Okay, lepas tu kita lukis benda yang tak hidup pula. Contohnya kita lukis gambar ni. Okay, ni gambar apa pula? Anak kita pun akan jawab lah. Okay, ni gambar kapal terbang. Cantik. Okay, gambar kapal terbang. Okay, satu lagi gambar kalau kita nak dia faham. Jadi kita lagi bunga. Okay, ni. Okay, sekarang ni saya lukis gambar apa? Contoh lah. Okay. Saya lukis gambar apa ni? Pemandangan ataupun disebut gunung. Ni apa? Awan. Jadi anak tuan-tuan tahu apa yang kita nak ajar dia. Itu kita bersoal jawab tentang objek. Contoh kita beri contoh 3 objek. Yang pertama bunga, kapal terbang dan pegunungan. Okey, seterusnya kita teruskan. Okey, sekarang ni cadangan yang kedua, memilih objek berdasarkan saiz. Okey, sama juga kita lukis objek yang kita nak. Okey, objek yang pertama. Okey, contohlah saya lukis objek senang sikit faham. Kita buatlah segitiga. Tuan-tuan buat segitiga tu contoh 3 segitiga lah, 3 segitiga. Okey, yang segitiga yang ketiga ni buat kecil sikit. Nampak beza kecil lah. Okey, lepas tu tuan-tuan tanya, okey,
dalam banyak-banyak objek ni, mana yang paling besar? Okey, contoh yang paling besar dulu. Okey, tanda. Ni, paling besar tunjuk. Ni pun paling besar. Okey, yang ini pula kita panggil yang paling kecil. Sebab dia kecil lagi. Okey. Kita bagi contoh lain pula. Kita ambil contoh lain. Okey. Kita buat bulatan. Ataupun apa yang senang tuan-tuan lukis lah. Okey, kita buat orang lah. Kita buat orang lidi. Kita buat orang lidi. Ada orang lagi. Kita lukis buat perbezaan. Ada orang lagi. Okey, sekarang cakap dengan dia. Mana yang besar, mana yang kecil? Okey, kalau anak tuan tu tak boleh nak jawab, kita ajar dulu. Okey, tunjukkan dia. Okey, ini kita panggil objek yang besar. Yang ini adalah objek yang kecil. Manakala ini adalah objek yang sederhana besar dan sederhana. Dia tak besar, dia tak kecil, dia sederhana tengah-tengah. Ini kecil, ini besar. Okey. Untuk cadangan yang kedua lah. Kita juga boleh buat untuk mengecam kedudukan gambar. Maksudnya gambar ni, kita buat gambar. Contoh kita gambarkan bunga. Bunga lah senang lukis. Kita buat gambar bunga. Satu bunga, dua bunga, tiga bunga. Itu kita perlu tahu. Okay. Antara tiga bunga ni, kedudukan ni, dia ingat ke tak ingat? Ataupun kita suruh dia lukis. Okay, sekarang tengok gambar bunga ni, kemudian anak kita tu, kita suruh lukis. Kita tak ada buat bunga macam tu. Maksudnya dia boleh cap gambar tu lah. Itu cadangan yang ketiga. Cadangan yang keempat pula, kita buat menentukan objek yang paling hampir dan yang paling jauh. Itu sama juga tuan-tuan ambil kertas. Gunakan kertas yang sama. Kita lukis lah. Okey, contoh kita lukis gambar orang lah. Kita ambil orang lidi lah. Mula kita buat gambar rumah. Kita buat gambar rumah. Simple je. Asalkan anak-anak faham. Kita buat gambar rumah. Okey, kemudian kita buat seorang. Okey. Ini contoh dia Mael. Ini nama dia Jamil. Okey, sekarang ni kita nak tunjukkan dia jauh dan dekat. Mana yang paling dekat, mana yang paling jauh? Sekarang tuan-tuan tunjukkan kepada anak tuan-tuan. Tuan-tuan kata macam ni. Okey, yang paling dekat dengan rumah adalah si Mael. Ni dekat. Manakala yang paling jauh dengan rumah adalah si siapa tu yang boleh lupa itu. Jamil lah ni. Ni Jamil ni dia jauh. Ada pada dah hilang pula. Jamil jauh. Dah lupa lah. Okay. Yang ini yang dekat, ini yang jauh. Menentukan objek yang paling hampir dan jauh. Okay. So, tuan-tuan tunjuk dekat anak tuan-tuan. Okay. Tuan-tuan boleh cakap macam ni. Okay, ini rumah. Dan ada dua orang kawan. Sekarang ni nak tanya, siapa yang paling dekat dengan rumah? Tunjukkan. Dia akan tunjukkan jari. Dia kata, ini dekat, ini jauh. Itu cara yang keempat. Cara yang kelima, menyambung titik-titik pada raja. Okey, ni pun tuan-tuan boleh juga pakai kertas. Tuan-tuan buat sendiri. Okey, titik. Senang je. Kita buat yang senang lah. Kita titik lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contohlah kita buat titik. Kita cantumkan dia titik tu. Kita buat dekat anak tuan-tuan. Tuan-tuan lukis tunjukkan. Okay, cara nak menyambung titik macam ni. Titik yang ada ni kita ikut saja. Cuba buat. Tuan-tuan tunjuk dulu macam ni. Sudah. Betul. Macam ni. Ikut. Okey. Ajar dia macam tu. Okey, tak faham buat lagi. Buat titik warna lain pula.
warna merah. Okay, contoh titik dia macam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, sambungkan titik. So dia ambil daripada atas, sambungkan saja, turun, naik, turun. Settle. Selesai cadangan yang kelima. Dan kita masuk cadangan yang keenam. Menyambung titik-titik berdasarkan contoh. Sama juga macam yang nombor 5 tadi. Tuan-tuan bagi contoh dan anak-anak tuan-tuan buat. Mencari dan mewarna objek tersembunyi dalam gambar. Okay, yang ini kita akan buat melalui lembaran kerja lah nanti. Dan cadangan 8 dengan 9 pun sama. Okey, yang nombor 9 ni saya boleh tunjukkan kat sini. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, sekarang saya akan tunjukkan lembaran kerja yang anak tuan-tuan perlu buat untuk kita menguji tahap kefahaman mereka. Okey, kali ini saya tunjukkan ini adalah antara contoh lembaran kerja yang telah disediakan. Saya ada bagi ini tahun lepas pun ada, kita guna balik. Okay, kali ini kita mula balik daripada awal. Kita buat daripada tahap yang paling rendah sekali supaya kita dapatkan pasti yang anak tuan-tuan masih lagi boleh menjawab soalan yang diberikan lah. Okay, sebelum tu tuan-tuan mesti tulis nama anak tuan-tuan, tahun berapa, hari apa dah dibuat dan tarikh. Ini untuk saya merekod segala latihan yang dijalankan dalam untuk simpanan saya lah. Okey, untuk latihan yang pertama kita buat kemahiran perabacaan dan peratulisan. Arahannya mudah, tandakan betul pada objek yang kecil. Okey, sekarang ni kita nak objek yang kecil saja. Jadi tuan-tuan boleh mengajak anak tuan-tuan dengan memberi gambar yang telah disediakan ni. Suruh anak tuan-tuan lihat gambar ni. Tuan-tuan boleh cakap macam, okay, di sini ada 4 biji buah durian. Dalam 4 biji buah durian ni ada satu je yang pelik ataupun satu yang lain. Saya nak cari mana durian yang lain tu, tandakan betul. Dan yang durian yang lain tu dia adalah durian yang paling kecil. Okey. Semestinya contoh dah tunjukkan durian yang di sini. Okey, untuk contoh yang kedua adalah gambar basikal. Tuan-tuan terangkan dulu, ini adalah gambar basikal. Okey, ada 3 biji basikal dan cari basikal yang paling kecil. Sinilah kan. Okey, seterusnya gambar ayam dan gambar bendera Malaysia. Okey, soalan latihan seterusnya kita buat sampai muka surat 5. Baca juga, sambungkan titik-titik di bawah macam yang kita belajar tadi. Saya dah ajar macam mana kita nak sambung titik tu. Mula kita bagi contoh, contoh yang ini. Kemudian barulah kita highlightkan mengikut keadaan yang betul. Contoh dia macam ni, bentuk L. Jadi kita mulakan daripada atas sampai ke bawah. Okey, yang bawah ni pula sama juga, bentuk M. Dan seterusnya. Untuk lembaran kerja yang ketiga, prabaca itu bulatkan gambar yang berlainan kedudukan. Contoh yang pertama diberi adalah gambar piano. Tuan-tuan boleh suruh anak tuan-tuan cari gambar yang berbeza.
berbeza. Maksudnya berbeza dia lain lah. Macam yang sini ada 5 piano, 4 menghadap ke sebelah sini atau tuan boleh tunjukkan, dan 1 hanya menghadap ke sebelah sini. Okay, tuan boleh terangkan lagi, 4 menghadap ke sebelah kiri, hanya 1 saja yang menghadap ke sebelah kanan. Okay, seterusnya, gambar lonceng pun sama juga. Tuan-tuan boleh gunakan macam tadi juga. Tuan-tuan buat barisan. Okay, 3 lonceng ni menghadap ke sebelah kiri, manakala 1 lonceng ni menghadap ke sebelah kanan. Ini pun menghadap sebelah kiri. Jadi yang pelik atau yang berlainan adalah lonceng yang di sini. Okay, sama juga yang bawah. Tuan-tuan boleh buat juga. Gambaran kerja yang keempat ni menarik sikit. Kalau ada yang dah buat tu, kita ulang balik semula. Okay, warnakan gambar di bawah mengikut warna yang telah ditetapkan. Contoh A adalah orange. Tuan-tuan warnakan, cari huruf A. Ni kita warnakan. Macam tu lah. Ajar pada anak tuan-tuan, warnakan mengikut kawasannya sahaja. Kalau dia masuk kawasan orang lain, tuan warnakan lah. A warna merah, F ni warna merah jambu. Saya cuba buat merah jambu. Ni pink. Dia kan. Jadi benda ni akan makan masa sikit lah latihan ni. Jadi untuk anak tuan-tuan relax, sambil tu dia mewarna. Jadi tuan-tuan boleh tinggalkan dia sekejap lah, habis ada mewarna. Bagi lebih kurang 10 minit untuk dia mewarna. Separuh orang dia warna cepat, ada separuh orang warna lambat. Bagilah 10 minit dia warna. Tuan-tuan pantau saja. Okey, seterusnya. Yang terakhir, gambaran kerja yang terakhir, cari, warnakan benda yang disenarai di bawah. Cari nombor 2, pisau, jam, aiskrim, pensel dan daun. Contohlah, dapat gambar daun. Daun apa? Hijau kan? Jadi, tuan-tuan contohkan dulu pada anak tuan-tuan, warnakan daun tu warna hijau. Jadi dampaklah menarik kat situ. Ada lagi contoh, mesti anak tuan-tuan senang faham. Jadi ini saja latihan untuk hari ini. 5 lembaran kerja yang telah berikan. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan buat yang seterusnya lah sampai habis. Dia akan memandu anda dalam mengajar anak-anak anda subjek bahasa Melayu pemeliharaan.